Wanita hodoh itu menggunakan kekuatan ilmu aliran nadi yang disalurkan ke arah tumit kakinya yang bercantum pada sekeping papan lantai yang secara kebetulan dipijak oleh sepasang kaki Ali Usman. Andainya sebelah kaki Ali Usman memijak papan lantai yang lain, pasti aliran nadi hitam wanita hodoh tidak akan berhasil meresap ke urat darah Ali Usman. Seluruh tubuh Ali Usman jadi lembik dan perlahan-lahan mahu rebah ke lantai. Sepatutnya dia rebah ke kiri dan ke kanan, tetapi yang anehnya, dia seakan-akan rebah lurus ke atas papan lantai sekeping yang dipijak oleh wanita hodoh. Bayi dalam dakapan wanita hodoh ketawa kegelian seperti digelitik. Malah bayi itu bertepuk tangan. Saya menarik nafas kecewa. Beberapa detik lagi seluruh tubuh Ali Usman yang lembik akan terbaring di papan lantai sekeping. Kejadian seterusnya susah sungguh mahu diramalkan. Wanita hodoh mula ketawa, tergambar kepuasan dan kegembiraan yang amat sangat di mukanya. Allahu Akbar, Datuk bertempik, melompat hampir mengenai langit bilik dengan kedua-dua belah kakinya terkangkang dan sepasang tangannya berkembang. Bila tubuh yang melambung itu kembali berada di lantai tanpa membuang masa, Datuk terus menumbuk papan lantai di hadapannya. Aneh sungguh, papan lantai yang ditumbuk tidak pecah. Sebaliknya, papan lantai yang menjadi tempat wanita hodoh dan Ali Usman berdiri patah dua dan tercabut dari paku. Papan yang patah jatuh ke tanah lalu terbentuk ruang atau lubang yang panjang. Cahaya dari luar menyelinap masuk. Ketawa si bayi dalam dakapan wanita hodoh terhenti dan wajah wanita hodoh yang ceria menjadi keruh dan cemas. "Kubur untuk kau," kata Datuk. "Belum tentu," sahut wanita sambil menjenguk ke arah lubang lantai yang tengah macam mulut buaya lapar menanti monyet turun dari pokok bakau. "Saya pastikan." Sebab selesai menjengah ke lubang yang terpelohong itu, wanita hodoh termenung seketika. Macam ada sesuatu yang difikirkannya. "Mungkin juga untuk aku, mungkin juga untuk orang yang mungkin janji," sindir wanita hodoh sambil menjeling tajam ke arah Ali Usman yang sudah boleh berdiri dengan betul. Sebab saja papan yang dipijaknya patah dan menjadi lubang. "Bertenanglah Ali Usman. Aku tidak akan membiarkan kamu sengsara." Sebuah ikrar terpancar dari kelopak bibir Datuk. Ali Usman yang sudah memperolehi kekuatan semangat dan fizikal mengukir sebuah senyum keyakinan buat dirinya dan Datuk. "Hai, orang tua nak mampus, usah masuk campur dalam urusan ini. Biarlah hal ini diselesaikan oleh anak saudara orang terbabit dalam perkara ini." Satu permintaan yang keras dari wanita hodoh untuk Datuk. Di sebalik permintaan yang keras itu, wanita hodoh terus menjadikan Datuk sasaran kemarahannya untuk kali kedua. Kalau tadi matanya merah menyala dan kedua belah bahu mengeluarkan asap, tetapi kali ini dari mata yang merah itu terpancar cahaya kebiruan yang panjang dan tajam, macam pancaran laser. Setiap benda yang terkena pancaran cahaya akan cair dengan sendiri, manakala dari kiri dan kanan bahu sudah bertukar daripada asap mengeluarkan percikan bunga api seperti yang selalu dimainkan oleh kanak-kanak ketika menyambut hari raya. Berkali-kali sorotan pancaran cahaya itu diarahkan kepada Datuk. Semuanya gagal. Pancaran itu seolah-olah ditolak oleh angin ke arah lain. Dalam masa yang sama terdengar suara Datuk membaca surah Al-Kursi dengan fasih dan lancar sebutannya. Selagi ayat-ayat itu terkeluar dari mulut Datuk, kedudukan sorotan cahaya tidak mengikut seperti apa yang diarahkan oleh wanita hodoh, malah sorotan cahaya menjadi lintang pukang dan saling tindih-menindih. Setiap kali sorotan cahaya itu berpatah ke arah wanita hodoh dan mengenai tubuhnya, wanita hodoh akan menjerit kesakitan dan hujung rambutnya akan terbakar lalu mengeluarkan bau hangit yang amat sangat. Bodoh sial, wanita hodoh cuba menimbulkan kemarahan Datuk. Dalam perkiraannya, bila Datuk marah, Datuk tidak dapat mengawal perasaan. Mudahlah baginya mencari kekurangan atau kelemahan diri Datuk. Dengan itu mudahlah dia menewaskan orang tua yang menjadi batu penghalang cita-citanya. Segala usaha yang dilakukan tidak menjadi. Datuk tetap tenang dan dingin, tidak memperlihatkan sebarang reaksi. Sebaliknya terus mendekati Ali Usman. Bahu kiri anak saudara Raja Pukau itu ditepuknya beberapa kali. Ternyata tindak tanduk itu menyemarakkan kemarahan yang sedia ada dalam dada wanita hodoh. Dengan serta-merta pancaran cahaya yang menyerupai pancaran laser itu dimatikan. Krak, seluruh perhatian kami tertumpu ke arah bunyi tersebut. Beberapa keping papan lantai turut patah.
terutama di kiri kanan papan yang patah pada mula-mula tadi, membentuk permukaan yang bulat seperti permukaan perigi yang seluasnya lebih dari 4 kaki dalam bentuk bulat. Dari permukaan papan yang bulat itu terhulur secara perlahan-lahan ketulan batu bata tua yang penuh lumut dan rumput-rumput. Ketulan batu lama tersusun rapi mengelilingi lubang yang tersedia di lantai. Telaga timbul dalam bilik. Itu komen saya melihat kejadian di depan mata yang tidak masuk di akal. Itu bukan telaga, tetapi kubur untuk kamu bertiga, wanita hodoh, membalas komen saya. Datuk hanya diam, sentiasa berjaga-jaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Wanita hodoh terus berusaha dengan menimbulkan bermacam-macam bunyi yang lebih menakutkan daripada tadi di dalam bilik. Malah dengan kuasa sihir yang ada padanya, wanita hodoh mendatangkan ular bisa dan beribu-ribu kalajengking di atas lantai. Semua binatang berbisa menuju ke arah kami bertiga tetapi berpatah balik ke arah wanita hodoh lalu menjadi dedaun kering bila Datuk menjentik papan lantai dengan kuku jari hantunya. Jalan terakhir yang dilakukan wanita hodoh untuk melunaskan rasa marah hatinya, bayi dalam pangkuannya dibalingkan ke pangkal tiang. Kepala bayi itu berkecai dengan otak bersemburan. Tempurung kepalanya terbelah dua. Apa yang menakjubkan, bayi itu tidak menangis langsung. Darah bertebaran di lantai. Memang tidak disangka, kejadian yang ngeri dan menakutkan itu berlaku di depan mata. Saya kecut perut. Wanita hodoh melangkah ke tiang tempat dia menghempaskan bayi kesayangannya. Sekujur tubuh bayi terkapar di lantai, dikelilingi darah merah segar. Daripada hidup menderita, tidak bertuan lebih baik kamu mati, terdengar ratapan dari wanita hodoh. Sungguh mendebarkan bila sepasang kaki wanita hodoh memijak-mijak tubuh si bayi. Darah memancut-mancut dari tubuh bayi yang malang. Wanita hodoh duduk mencangkung di depan tubuh bayi yang terkapar. Sepasang matanya bersinar garang. Kemudian perlahan-lahan membengkok tubuh lalu menjilat darah bayi di lantai serta menelan tulang temulang yang ada di situ. Lidahnya yang agak luar biasa panjangnya itu dipenuhi dengan darah. Sebahagian daripada darah merah yang segar itu melekat di kiri kanan pipinya. Beberapa bahagian tulang yang besar seperti tulang paha, kaki dan lengan tidak dimamah atau ditelan tetapi disedut dengan penuh nafsu. Semasa menjilat darah dan menghisap tulang temulang bayi, terdengar hembusan nafasnya yang kencang, macam hembusan atau dengkur orang tidur yang amat keletihan. Tidak sampai 10 minit lantai yang berdarah nampak bersih. Begitu juga dengan tulang-tulang yang bertaburan terus hilang entah ke mana. Kerana terlalu kekenyangan, wanita hodoh itu tersandar di dinding dalam keadaan yang tidak senonoh. Satu persatu wanita hodoh memperhatikan wajah-wajah kami dengan rasa geram. Kamu sebenarnya tidak diingini di sini, tutur Datuk. Kedatangan aku kerana janji. Orang yang berjanji sudah mati. Dia sudah menyediakan gantinya. Tingkah wanita hodoh. Gantinya tidak bersedia, jawab Datuk. Wanita hodoh terdiam, daging di jari jemarinya kelihatan membengkak. Perlahan-lahan sepasang tangannya diangkat separas dada. Daging di jari jemari berguguran di lantai, cuma yang tinggal ialah tulang jari. Bermula dari jari melarat sedikit demi sedikit hingga kedua-dua belah daging sikunya relai. Kakinya, kata saya. Ali, Usman dan Datuk terus memandang ke arah kaki wanita yang telah tinggal tulang. Tiada seorang pun daripada kami yang menyedari perubahan yang berlaku pada kedua-dua belah kaki wanita hodoh. Wajahnya nampak bersahaja, tidak membayangkan rasa sakit walaupun daging kaki dan tangannya relai di lantai. Daging yang berguguran di lantai segera dihurungi semut-semut merah berukuran sebesar semut api. Terdengar bunyi suara meresik memanjang mengiringi pergerakan semut-semut merah itu. Tidak tahu dari arah mana semut-semut itu datang. Apa yang nyata, dalam beberapa minit saja semua daging wanita hodoh yang relai dan bersepah di lantai hilang entah ke mana. Pada hemat saya mungkin daging wanita hodoh itu enak rasanya. Sesuai dengan selera semut-semut merah yang kelihatan masih belum puas. Bunyi suara meresik memanjang yang membingitkan anak telinga hilang secara mendadak. Pelik, kerana yakin suara itu milik Datuk. Saya segera merenung ke arahnya. Jelas kelihatan dahinya berkedut. 2-3 kali gigi atas dengan gigi bawah dilagakannya. Macam ada sesuatu yang difikirkan. Ali, Usman menarik dan melepaskan nafas dengan tenang. Perhatian kembali ditumpukan pada semut-semut merah di lantai.
Semut-semut merah yang berserakan itu berkumpul lalu membentuk barisan memanjang dan terus bergerak, macam gerabak kereta api berjalan atas landasan menuju ke arah bahagian kaki yang masih berdaging. Bila sisa daging di kaki habis, semut-semut itu bergerak ke bahagian paha. Sebahagian yang lain berpecah ke bahagian lengan, merayap ke dada. Seluruh badan wanita hodoh sudah dikuasai semut-semut merah. Bunyi suara meresi yang memanjang mula kedengaran. Dari mana semut itu datang? Ali Osman tujukan pertanyaan kepada Datuk. Dengan tenang Datuk mengangkat kedua-dua sayap bahunya sambil mengelengkan kepala. Ganjil sungguh, keluh Ali Osman. Datuk mengukir senyum sinis di kelopak bibir. Saya tidak ambil kisah apa yang dikatakan oleh Datuk dan Ali Osman. Sesungguhnya saya lebih berminat melihat gerak-geri semut-semut merah yang bagaikan berpesta makan besar di tubuh wanita hodoh yang terkedang di lantai. Dia masih bernafas. Matanya yang masih belum disebu semut-semut merah masih bergerak. Renungannya sayu ke arah saya, seolah minta bantuan agar menghalau atau membunuh semut-semut merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Daya melawan masih ada dalam dirinya. Dan wanita hodoh cuma berusaha menghalau kumpulan semut dengan melihat dan menggerakkan tubuhnya. Usaha itu tidak berhasil sepenuhnya. Hanya sebahagian sahaja semut-semut itu yang jatuh di lantai. Perbuatan wanita hodoh itu merangsang kemarahan sebahagian dari semut-semut merah yang masih berada di badannya. Kumpulan yang tinggal itu semakin agresif mencari-cari daging tubuh wanita hodoh. Dari kaki hingga paras leher, tidak ada daging yang tersisa. Sudah tinggal tulang. Kumpulan semut merah terus bergerak dan merayap ke bahagian leher. Wanita hodoh mengerang menahan kesakitan dan kumpulan semut merah sudah pun mendarat di wajahnya. Dari situ merangkak ke telinga. Suara keluhan dari wanita hodoh kian lemah dan lenyap begitu saja. Dan akhirnya, seluruh muka, kepala, hilang dalam timbunan kumpulan semut merah. Si wanita hodoh juga hilang entah ke mana. Terdengar bunyi deru angin yang amat kencang di luar rumah. Ekor mata saya terus menjeling ke arah Datuk dan Ali Osman. Mereka masih seperti tadi, masih termenung dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Allahu Akbar, itu yang berbunga dalam kalbu bila melihat seluruh tubuh wanita bertukar menjadi rangka. Kaku di tengah ruang bilik macam patung. Kaki, tulang, terkangkang. Tangan terkedang, tengkorak, bahagian muka, mendongak ke langit. Siling bilik yang bertentangan dengan tengkorak terbuka sendiri. Begitu juga dengan atap di bahagian tersebut sudah terkobak. Cahaya matahari segera menerkam tengkorak dan tulang temulang di lantai yang nampak seakan-akan memancar sinar berkilat. Lebih mengejutkan, kumpulan semut merah yang tadi berpesta riang memamah daging tubuh wanita dengan rakus hilang entah ke mana. Deru angin di luar rumah tidak kedengaran lagi. Sinar matahari yang jatuh pada longgokan rangka wanita hodoh tidak secerah tadi. Tetapi dari lubang bumbung yang tengah itu kelihatan beberapa helai daun kering melayang-layang di udara sebelum jatuh di tepi longgokan tulang rangka. Semuanya macam tidak masuk akal, Ali Osman memberikan komentar. Susah nak cakap, balas Datuk. Dan seluruh perhatian, saya tumpukan ke arah dua manusia tersebut. Datuk menggaruh hujung dahi sebelah kiri 2-3 kali. Barangkali, dia juga merasa takjub berhadapan dengan suasana yang tidak pernah difikirkannya. Tiba-tiba tulang-tulang rangka bergerak sendirian. Beberapa detik berikutnya perlahan-lahan tulang rangka wanita hodoh yang dalam keadaan duduk itu jatuh satu persatu dan berserakan di lantai. Sinar matahari yang masuk ikut lubang bumbung terus menyorot ke arah tulang yang bertaburan. Tulang rangka berjalan. Serentak ungkapan itu terpancut dari kelopak bibir Datuk dan Ali Osman. Tulang temulang yang berserakan bergerak dan berkumpul menjadi satu longgokan. Bagaikan ada kuasa tertentu atau angin yang menggerakkan tulang temulang tersebut menjadi selonggok. Susunannya juga menarik, tulang-tulang kaki dan tangan berada di bahagian bawah. Diikuti dengan tulang kering, tulang paha dan punggung. Lapisan ketiga untuk tulang dada, belakang, tulang bahu dan tengkuk. Tempat paling atas untuk tengkorak. Lubang mata yang terpelohong, hidung dan mulutnya letaknya mendongak ke arah lubang bumbung. Lebih tepatnya menghadap ke langit. Kami bertiga bagaikan terpukau dengan apa yang berlaku. Dari sebelah kanan bocu bilik, di bahagian papan yang terkopak sedikit muncul 2-3 ekor kekatu. Ganjil sekali, biasanya kekatu muncul waktu malam.
Keganjilan Kelkatu muncul siang, turut dirasakan oleh Datuk dan Ali Usman. Ini bukan sebarang Kelkatu, Datuk luahkan suara hatinya. Ali Usman anggukkan kepala. Setuju dengan Datuk. Kelkatu itu terbang ke arah longgokan tulang temulang. Dalam sekelip mata saja jumlahnya bertambah lalu bergabung dengan Kelkatu yang mula-mula muncul tadi yang jumlahnya tidak lebih dari 3 ekor, sedang berlega-lega atas tulang selonggok. Kerana jumlahnya sudah banyak, kumpulan Kelkatu yang berlega-lega itu melahirkan bunyi berdengung yang kuat. Setelah puas berlega-lega, kumpulan tersebut membentuk satu bulatan seperti bentuk piramid. Kumpulan pertama berada di tempat paling atas sekali. 2-3 ekor yang berada di bahagian bawah jatuh atas longgokan tulang yang hilang. Sebahagian dari Kelkatu yang berada dalam bentuk susunan piramid keluar, terutama di bahagian tengah. Kumpulan yang terkeluar itu terbang menuju ke arah saya dan Ali Usman. Keadaan itu membuat saya cemas. Kumpulan yang datang itu bukan sedikit, nampak hitam seperti sebiji bantal guling. "Tunduk," jerit Datuk. "Jangan sampai kepaknya jatuh atas badan kamu berdua. Jangan biarkan badan kamu digigit Kelkatu siang. Bisanya boleh membawa maut," sambung Datuk. Arahan Datuk kami patuhi. Malah kami terus menyarap di permukaan lantai. "Siapa suruh kamu menyarap? Kamu berdua nak mati ke tak? Aku suruh kamu tunduk saja," Datuk meledakkan kemarahan. Dengan segera kami bangun dan tunduk. Kumpulan Kelkatu yang datang menyerang itu melepasi kepala kami berdua. Sebahagian yang terlajak tidak sempat berpusing balik lalu melanggar dinding. Akibatnya jatuh bergelimpangan di lantai dan segera menjadi butir-butir pasir yang halus. Sebahagian yang terselamat terus menyelinap ke dalam lubang dinding. Kerana tidak mendapat arahan selanjutnya dari Datuk, saya dan Ali Usman terus tunduk hingga batang leher terasa tidak selesa. Secara mengejut kulit di tempurung kepala terasa seperti disikat-sikat. Rambut hitam saya gugur di lantai. Begitu juga dengan rambut Ali Usman.